Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang kursus LMCP 1522 iaitu penjelajahan ekosistem supaya dapat menarik perhatian pelajar lain untuk menduduki kursus ini. Kursus ini mempunyai pelbagai modul yang telah disediakan dan semuanya berkait rapat tentang alam sekitar. Antaranya, modul yang saya ambil ialah modul tanah tani. Melalui modul ini, saya telah berjaya mengenal pasti kesuburan tanah. Saya juga dapat membezakan tanah yang sihat dan tanah yang tidak sihat, dan juga kepentingan tanah terhadap alam sekitar. Modul ini juga telah meluaskan ilmu pengetahuan saya dan memberi kesedaran betapa pentingnya tanah terhadap ekosistem kita. Secara keseluruhan, untuk refleksi kursus LMCP 1522 iaitu penjelajahan ekosistem, yang pertama, kursus ini fleksibel kerana kita dapat memilih modul yang ingin disertai berdasarkan waktu yang kita ingini. Yang kedua, kursus ini juga dijalankan secara atas talian, jadi kursus ini amat sesuai untuk pelajar yang mempunyai jadual yang pandai. Yang ketiga, penyampaian yang disampaikan oleh pensyarah amatlah ringkas dan padat. Dan akhir sekali, modul ini memberi saya kesedaran tentang kepentingan ekosistem dan perkara yang perlu saya lakukan untuk menjaga ekosistem kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LMCP 1522, penjelajahan ekosistem alam sekitar, mendedahkan pelbagai modul dan pengetahuan kepada saya. Di sini saya akan memberikan refleksi terhadap modul tenaga yang disampaikan oleh Dr. Halim Ghazali. Berdasarkan kuliah yang saya ikuti, modul tenaga ini banyak memberi saya ilmu baharu yang dapat saya pelajari. Pertama sekali, saya dapat pelajari konsep tenaga dengan lebih terperinci. Contohnya, jenis-jenis tenaga dan ciri-ciri tenaga. Seterusnya, saya juga pelajari sumber-sumber tenaga keterbaharuan. Terdapat 8 jenis tenaga keterbaharuan yang dapat saya simpulkan, iaitu tenaga suria, geothermal, angin, biogeosim, biofuel, air, hidro dan mikrohidro. Malah, saya juga diberi latihan untuk mengukuhkan pengetahuan saya dalam modul ini. Antara latihan yang diberikan ialah pengiraan penggunaan tenaga seperti kiraan bil elektrik rumah. Dapat menyatakan punca-punca peningkatan penggunaan elektrik dan langkah-langkah penjimatan bagi mengurangkan penggunaan elektrik. Saya juga dapat mengetahui isu dan ketermalunan manusia moden yang memberi impak kepada pemanasan global. Akhir kata, keseluruhannya dalam subjek LMCP 1522 memberi kesedaran kepada saya untuk menyayangi alam sekitar yang kita ada sekarang dan banyak membuka mata saya untuk mengambil langkah yang lebih berkesan terhadap penjagaan bumi kita demi masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Abdullah. Dari sini saya ingin membincangkan tentang modul yang saya telah pelajari, iaitu modul sisa. Kerana dalam modul ini, ia mengetengahkan untuk menjaga alam sekitar dengan konsep yang dipelajari iaitu 5R. Refuse, reuse, reduce, recycle dan recover. Hal ini kerana apabila kita mengamalkan amalan 5R, secara langsung dapat mengurangkan pencemaran seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Sebagai contoh, kami menganjurkan pameran alam sekitar pada masa yang lalu. Dari situ saya dapat belajar mempelbagaikan fungsi barang-barang terpakai seperti botol-botol plastik yang diubah menjadi benda yang baharu dan mempunyai fungsi yang baharu, seperti mainan kanak-kanak iaitu kereta dan robot. Sudah tentu kita tahu bahawa plastik memang sangat lama untuk dilupuskan. Selain itu, buku-buku dan kertas yang lama juga boleh dikumpulkan dan dijual di tempat barang-barang terpakai. Kerana apabila kertas-kertas yang lama itu kita bakar, secara tidak langsung akan menyebabkan pencemaran udara di sekitar. Oleh itu, kita perlulah menjaga alam sekitar untuk menjalani hari-hari dengan menghirup udara yang segar. Hi, my name is Muhammad Afiq Dinyawi bin Muhammad. My number matrix is A200160. Today I'll be present on what I had learned in my module ecosystem. An ecosystem consists of all organisms and the abiotic pools or physical environment which interact. The biotic and abiotic components are linked together
to nutrient cycles and energy flows. Ecosystem processes are the transfers of energy and materials from one pool to another. Ecosystem processes are known to take place at a wide range of scales. Furthermore, the ecosystem is extremely important for sustainability life. What I can say, a healthy ecosystem keeps our environment strong and contributes significantly to maintaining the health of all living beings. Then, a good sustainable ecosystem means that whatever the natural phenomena of a nature, human intervention should be minimized and humans should learn to live in balance with nature. And then I will point out human being also like being tampered with the ecosystem due to their ambitions, which disturbs the order of the system of the ecosystem. As a result of this, incidents like natural disasters, changes in the environment and pollution arise. So human beings should not discuss the ecosystem at all and behave friendly with nature. And there's a quote for it: man and nature are friends. So if there is nature, then there is a man. If there is no nature, then there will be no nature. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adlina Natasha binti Azmi. Nombor matrik A202131. Saya merupakan pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya juga salah seorang daripada pelajar LMCP 1522 iaitu Citra Penjelajahan Ekosistem dan Alam Sekitar. Ianya lebih dikenali sebagai Citra Ekorelawan. Baiklah, bagi pendapat saya, citra ini sangat menarik kerana ia bukan sahaja dilakukan secara maya maupun bersemuka, tetapi citra ini melakukan aktiviti-aktiviti di luar UKM seperti di Bukit Bintang dan Maitau. Hal ini dapat mendedahkan lagi kita tentang kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Kursus citra ini mempunyai pelbagai modul yang menarik dan bermanfaat yang telah dikongsikan oleh para pakar alam sekitar. Antara modul yang telah menarik perhatian saya adalah air, sungai dan manusia yang diadakan pada 30 hari bulan 11 2023 secara atas talian. Modul ini telah membantu saya bagaimana untuk menguruskan sumber air dengan baik dan juga saya telah didedahkan dengan proses-proses pengurusan sumber air dengan menggunakan pendekatan seperti IWRM dan IRPM. Dalam masa yang sama, saya telah mengenali badan-badan air di kampus UKM Bangi seperti alur Elmu. Secara keseluruhan kursus citra ini, setiap modul yang dikongsikan telah mencelikkan mata, hati dan minda saya tentang betapa pentingnya kita sebagai penghuni bumi seharusnya menghargai alam sekitar. Dengan itu, citra ini boleh dikatakan salah satu medium atau platform yang dapat menyemai semangat dan rasa cinta terhadap alam sekitar yang dapat ditanam dalam diri mahasiswa dan mahasiswi. Perkara yang dapat menyedarkan kita tentang pentingnya menjaga kebajikan alam sekitar amatlah perlu diwar-warkan kepada semua. Jadi saya menyeru dan mengesyorkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk menyertai program citra ini pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.